Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman ya akramal akramin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada malam ni kita menyambung kembali pengajian kita kelas yang ke-38 daripada pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi sebagaimana biasa, insya-Allah kita pada malam ini kita akan perkenalkan seorang tokoh di kalangan tokoh-tokoh ahli hadis, iaitu tokoh yang dimaksudkan pada hari ini iaitu tokoh yang dimaksudkan pada hari ini iaitu Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, ataupun Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Uzdi At-Tahawi. Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Uzdi At-Tahawi, seorang faqih, seorang ulama fiqh yang menjadi rujukan utama di Mesir di zaman dia. Dia lahir pada tahun 239 Hijrah. Bererti beliau merupakan tokoh hadis di kurun yang ke-3 Hijrah, di satu tempat yang bernama Taha. Sebab itulah dia nisbah pada tempat dia. Tempat dia Taha, jadi nisbah nama dia Tahawi. Jadi Tahawi itu bukannya nama yang ayah dia bagi, tetapi nisbah pada tempat, satu tempat di negara Mesir. Beliau hidup dalam suatu keluarga yang penuh dengan ilmu. Ayah dia seorang ulama dan mak dia merupakan adik-beradik dengan Imam Al-Muzani. Siapa dia Imam Al-Muzani? Iaitu imam yang menjadi sahabat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Muzani merupakan sahabat Imam Syafi'i yang banyak juga fatwa-fatwa dia di dalam mazhab Syafi'i. Beliau berguru dengan ramai guru, lebih daripada 300 orang guru. Beliau berguru di antaranya daripada ayahnya sendiri. Di antaranya daripada ayahnya sendiri Muhammad bin Salamah. Di antaranya daripada seorang yang menjadi perawi periwayat mazhab Syafi'i yang terkenal, yang juga merupakan sahabat kepada Imam Syafi'i, iaitu satu tokoh yang bernama Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Dan juga di antaranya beliau berguru dengan Harun bin Sa'id Al-Aili dan tokoh-tokoh yang lain. Beliau selain daripada berguru dengan guru yang ramai, juga melahirkan tokoh-tokoh anak murid yang tidak kurang hebatnya. Di antara anak murid beliau iaitu Imam Abul Qasim At-Tabarani. Imam At-Tabarani merupakan anak murid kepada Imam At-Tahawi. Dan di antaranya Imam Abu Bakar bin Al-Mukri, Imam Muhammad bin Al-Muzaffar Al-Hafiz, dan tokoh-tokoh yang lain. Itulah dia Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Para ulama banyak menghamburkan pujian-pujian terhadap Imam At-Tahawi. Di antaranya kenyataan daripada Imam Ibnul Jauzi. Bila sebut Ibnul Jauzi ni, saya saja pada malam ni saya pilih pujian Ibnul Jauzi.
kerana saya nak memperkenalkan tokoh yang sering kali orang tertukar, Ibnul Jauzi dengan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Tu orang lain tu. Ibnul Qayyim Al-Jauzi dengan Ibnul Jauzi. Dua-dua tokoh ulama, dua-dua tokoh yang banyak membicarakan tentang hadis. Ibnul Jauzi, beliau memuji Imam Abu Ja'far At-Tahawi dengan katanya Al-Imamul Allamah. Dia merupakan seorang tokoh imam yang sangat-sangat alim. Bukan imam kampung tak, tetapi imam yang menjadi rojokan. Kalaulah ulama-ulama digelar dengan gelaran imam, maka itulah seorang bukan calang-calang ulama yang sangat-sangat hebat. Al-Hafizul Kabir, seorang penghafal hadis yang sangat-sangat hebat. Muhaddithud Diyar Al-Misriyah, ahli hadis, tokoh hadis di negeri Mesir, dan tokoh faqih, ulama-ulama. Dia merupakan tokoh faqih, iaitu yang faham, yang alim di bidang fiqh, khususnya di dalam fiqh Hanafi. Beliau mengarang banyak kitab. Antara karangan, saya nak sebut 3 karangan beliau yang paling masyhur. Yang pertama, Aqidah. Kitab Aqidah yang terkenal dinamakan Aqidah Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah yang banyak syarah dia, Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dan yang kedua, kitab Mushkilul Athar. Mushkilul Athar. Dan yang ketiga, kitab Syarah Ma'anil Athar. Mushkilul Athar, Syarah Ma'anil Athar. Kitab yang berbeza, dan beliau wafat pada tahun 321 Hijrah. Jadi sedikit berkaitan dengan kitab Imam Tahawi ini. Yang pertama saya nak sebut berkaitan dengan yang ada kaitan dengan hadis. 2 kitab yang ada kaitan dengan hadis. Yang pertama, Syarah Mushkilul Athar. Syarah muskil, apa makna muskil? Yang ada masalah, yang ada kekeliruan. Kita bahasa Melayu pun dah guna muskil dah. Aku ada muskil ni. Mana ada kekeliruan. Al-athar, hadis-hadis yang menimbulkan kekeliruan. Kadang-kadang nampak macam canggah. Tu ia dibincangkan di dalam kitab Syarah Mushkilul Athar. Dia menghimpunkan riwayat-riwayat yang berbeza dalam kitab-kitab tersebut yang seolah-olah nampak bercanggah. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengarang kitab Ikhtilaful Hadis, juga membicarakan masalah hadis-hadis yang nampak bercanggah. Macam mana kita nak memahami hadis-hadis yang nampak bercanggah. Itu di dalam kitab Syarah Mushkilul Athar. Dan dalam kitab ini dia menghimpunkan mengikut bab-bab, lebih kurang 1002 bab di dalam kitab ni, dan hadis-hadis dia lebih kurang 5408 hadis. Dalam kitab Mushkilul Athar, Syarah Mushkilul Athar, dia memberi keterangan cara macam mana kita nak memahami hadis-hadis yang nampak macam bercanggah. Kemudian yang kedua, kitab Syarah Ma'anil Athar. Syarah makna-makna hadis. Kalau kita terjemah, syarah makna-makna hadis. Dalam kitab ni beliau menghimpunkan hadis-hadis hukum, sehingga beliau dikatakan penghimpun kepada dalil-dalil mazhab Hanafi. Kalaulah dalam mazhab Syafi'i, Imam yang dia menghimpunkan hadis sebagai dalil mazhab Syafi'i, siapa? Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi, ulama kurun yang ke-6 Hijrah, beliau menghimpunkan hadis-hadis yang menjadi dalil dan hujah bagi mazhab Syafi'i. Dan begitulah juga Imam At-Tahawi, dia menghimpunkan dalil-dalil daripada hadis-hadis yang menjadi hujah di dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam kitab ini tidak semestinya beliau bawa dalil-dalil mazhab Hanafi. Ada juga hadis-hadis yang menjadi dalil-dalil kepada mazhab-mazhab yang lain, dan beliau kadang-kadang membuat satu tarjih ataupun dia buat muqaranah, perbandingan, dan seterusnya tarjih
pandangan-pandangan ulama berkaitan dengan hadis tersebut. Bahkan kadang-kadang walaupun beliau bermazhab Hanafi, kadang-kadang ada masalah-masalah yang beliau mentarjih ataupun menyokong pandangan yang bukan daripada mazhab Hanafi. Banyak pandangan-pandangan daripada luar mazhab Hanafi beliau menyokong kerana bagi beliau itulah yang kuat hadis dalilnya. Dan bilangan hadis dalam kitab Syarah Ma'anil Athar ini sejumlah 7,325 hadis. Kitab ni dicetak, ada yang cetak dengan 4 jilid, ada yang dicetak dengan 2 jilid. Tapi 2 jilid tu kalau tuan-tuan nak jumpa 2 jilid tu tak payah belilah, buat sakit mata nak baca. Orang-orang dulu tak apalah, dia biasa buku gitu. Tak tahu, puas kita nak cari bab, dia tak ada perenggan-perenggan dah. Pakai sambung terus gitu. Ada yang 4 jilid dan ada yang lebih daripada tu. Lebih daripada 7,000 hadis yang dihimpunkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Sebab itulah kalau nak jadi faqih dalam mazhab Hanafi dengan hujah-hujah dia, kena ada syarah Ma'anil Athar. Nak cari hujah-hujah mazhab Hanafi, ni. Setengah orang dia tengok kitab Hanafi 1-2 kitab, dia tak jumpa hujah, dia kata mazhab Hanafi tak ada dalil. Dia baca kitab-kitab Syafi'i tapi dia tak buka Sunan Kubra Baihaqi, dia kata mazhab Syafi'i tak ada dalil. Sebab itulah kena buka kitab-kitab yang besar, barulah kita akan lihat kehebatan ilmu-ilmu para mujtahid yang terdahulu. Kemudian kita berpindah kepada kitab kita, kitab Bulughul Maram, itu sebagai mukaddimah. Tajuk At-Takbir fi Salatil Aid, takbir pada solat 2 hari raya. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Akhrajahu Abu Dawud wa naqala at-Tirmidzi 'anil Bukhari tashihah. Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu telah menceritakan, Amr bin Shu'aib telah menceritakan dari ayahnya, dari datuknya, semoga Allah meredai mereka, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, takbir dalam solat hari raya fitrah adalah 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Sedangkan bacaan Al-Quran dilakukan sudah masing-masing dari kedua-duanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Tirmidzi menukilkan daripada Imam Bukhari yang menilainya sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit perbahasan berkaitan dengan nukilan Imam Tirmidzi terhadap Imam Bukhari. Tuan-tuan, bila Imam Bukhari mentashihkan bila Imam Tirmidzi menukilkan daripada Imam Bukhari bahawa Imam Bukhari pernah mentashihkan sesuatu hadis ataupun menghukumkan suatu hadis dengan suatu hukuman, tidak semestinya hadis tersebut ada dalam kitab Sahih Bukhari. Kerana Imam Tirmidzi merupakan anak murid kepada Imam Bukhari. Kadang-kadang dalam pengajian dia secara musyafahah, secara mulut, kajian Imam Bukhari dimaklumkan kepada anak murid dia Imam Tirmidzi bahawa hadis ini hadis sahih, hadis ini hadis hasan dan dhaif dan seumpamanya. Kadang-kadang tidak ada dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tetapi di sini dikatakan Imam Tirmidzi menakalkan daripada Bukhari. Daripada mana kita nak ambil kenyataan Imam Tirmidzi ini? Kalau kita lihat di sini, guru saya Dr. Nuruddin Etta, dia kata kesilapan Imam Sun'ani, pengarang kitab Subulus Salam, menyatakan bahawa Imam Tirmidzi tidak menukilkan dalam kitab sunan dia sebarang kenyataan daripada Imam Bukhari. Kalau ada siapa yang baca Subulus Salam tu, kena perbetulkan fakta daripada Imam Sun'ani.
Dia kata Imam Tirmizi tak ada pun menukilkan daripada Imam Bukhari. Sebenarnya nukilan Imam Tirmizi ini bukannya daripada kitab Sunan. Di dalam kitab Sunan dia, tetapi di dalam kitab Al-Ilal. Imam Tirmizi kadang dia ada satu kitab yang lain, kitab Ilal Al-Tirmizi. Dan kitab Ilal ini kebanyakannya zaman sekarang ni dicetak sekaligus dengan kitab Sunan Tirmizi. Tapi cetak akhirlah. Akhir Sunan cetak kitab Ilal At-Tirmizi. Dan dalam kitab Ilal tersebutlah Imam Tirmizi menukilkan kenyataan Imam Bukhari. Bukan kitab dalam kitab Sunan. Jadi Imam San'ani dia kritik Imam Tirmizi. Dia kata daripada mana? Dan dia kritik Imam Ibn Hajar yang mengambil daripada Imam Tirmizi, seolah-olah tak ada rujukan bagi Ibn Hajar ni. Itu kesilapan Imam San'ani. Sehingga doktor saya kata seolah-olah Imam San'ani ini tak kenal ada kitab Ilal yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi. Bahkan tuan-tuan, kalau kita ada satu risalah doktor yang dibuat oleh Dr. Nuruddin Ete, di antara yang pelik kenyataan ni bukan Imam San'ani tentang Imam Tirmizi atau kenyataan Ibn Hazmin, itu tak apalah, kita tinggal abad tu. Tapi di sini kesilapan dia menyatakan Imam Tirmizi tidak ada menyebut, sedangkan disebut oleh Imam Tirmizi dalam kitab Ilal, bukannya dalam kitab Sunan. Jadi pengajaran daripada hadis ini berkaitan dengan takbir hari raya. Jelaslah bukan takbir luar semayang. Takbir di sini takbir dalam semayang. Jelas disebut daripada hadis Amr bin Shu'aib ini bahawa dalam rakaat yang pertama 7 kali takbir dan dalam rakaat yang kedua 5 kali takbir. Ini tidak termasuk takbiratul ihram dan tidak termasuk takbiratul al-intiqalat. Takbir berpindah daripada sujud kepada qiyam. Itu tak termasuk. Tapi walau bagaimanapun ada di sana hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang berkaitan dengan takbir ini, bilangan-bilangan yang lain pula daripada hadis ni. Di antaranya ada yang menceritakan hadis Ibnu Mas'ud yang menceritakan Nabi bertakbir 9 kali. 9 kali, 4 kali sebelum sembahyang, 4 kali sebelum dia membaca ayat-ayat, dan kemudian dia bertakbir dan dia rokok. Rakaat yang kedua juga dia baca setelah selesai daripada baca ayat Quran, sebelum rokok dia takbir pula 4 kali. Jadi ada kata 9 kali takbir, dalam setiap rakaat 4 kali campur takbiratul ihram jadi 9. Ada kata 4. Ni riwayat ni juga sahih. Sebab itulah para ulama dalam isu ini, kebanyakan ulama di antaranya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali beramal dengan hadis Amr bin Shu'aib. Mereka menyatakan bahawa inilah yang paling kuat, dan dia memilih hadis ini dengan mengatakan bahawa takbir dalam solat raya 7 pada rakaat yang pertama, 5 pada rakaat yang kedua. Ada pemazhab Hanafi, dia kata lain pula. Berdasarkan hadis-hadis yang lain, Imam Hanafi menyatakan takbir hari raya 3 pada rakaat yang pertama, 3 pada rakaat yang kedua. 3. Yang kata 4 tadi mana? 4 campur takbir rokok. Jadi 4. Dah 9 campur takbiratul ihram jadi 9. Berdasarkan kepada hadis Ibnu Mas'ud ini, dia kata Imam Hanafi menyatakan bahawa sunat takbir 9 kali. 9 tu dah campur dah takbir rokok. Nak rokok 2, takbiratul ihram 1, 3, jadi tinggal 3 lagi. Itu penafsiran yang dibuat oleh ulama. Walaupun hadis ini dikatakan hadis mauquf, kenyataan daripada
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tetapi kenyataan-kenyataan yang tidak yang berkaitan dengan ibadat ini, dia merupakan kenyataan yang tauqifi, yang bukannya masalah yang boleh direka-reka. Bab ibadat ni nak tambah takbir, nak tambah itu, tambah ini, bukan kita boleh reka-reka. Jadi sudah pastilah apa yang dibuat oleh kenyataan Ibnu Mas'ud tersebut ada sandarannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam isu ni ada dua pandangan ulama. Sama ada sebagaimana yang kita biasa amalkan ataupun sebaliknya yang diamalkan oleh mazhab Hanafi rahimahumullahu taala. Walau bagaimanapun, kedua-dua pandangan ini menyatakan bahawa takbir sunat saja, tak buat pun tak apa. Bilangan sama ada 7 dengan 5 ataupun 3 sunat belaka. Kalau tinggal tak apa, dah baca Fatihah, dah luput dah. Luput dah itu dia. Luput dah tempat dia, tempoh untuk nak bertakbir. Lepas angkat takbiratul ihram, baca Fatihah selalu. Baca Fatihah tak ada dah nak takbir. Takbir rakaat yang kedua kan pula. Ada pernah berlaku dulu satu masjid. Tok Imam, ialah kita macam Tok Imam macam kita lah. Semayang raya ni 2 kali setahun. Tak ada orang semayang lebih. Tu kena cek lah kalau semayang lebih 2 kali. Semayang 2 kali setahun. Kali tu dia lupa, tak angkat takbir. Baca Fatihah, habis Fatihah baru dia teringat. Menung dia. Lepas baca Fatihah, menung mikir nak buat macam mana. Makmum tak tahulah. Macam-macam lah. Masa dia baca Fatihah tu, makmum dah subhanallah dah. Dia pun mikir buat macam mana. Tak ada arah dah, dia paling belakang. Semayang semula lah kita. Paling belakang semayang semula kita. Sebab apa? Menung tu puas mikir sebab jahil, tak tahu nak buat guana. Tak tahu nak buat guana. Sedangkan perkara tersebut tak ada masalah. Dia dah terlupa perkara yang sunat seumpama tu. Sujud sahwi pun tak perlu. Terlupa takbir ketika sembahyang hari raya, tak perlu juga sujud sahwi. Jadi dia boleh terus saja baca Fatihah, baca surah, rokok. Tiba rakaat kedua nak takbir semula, tak apa, tak ada masalah. Tu kesemua ulama menyatakan takbir tersebut adalah sunat. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Abi Waqid al-Laitsi qala radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri biqaf wa qad tarabat, akhrajahu Muslim. Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat hari raya Adha dan hari raya Aidul Fitri membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ni sahih, tidak timbul masalah. Jadi daripada sini para ulama menyatakan di antara keutamaan yang kita perlu jadikan pilihan dalam sembahyang hari raya, 2 surah ni. 2 surah ni, surah Qaf dan surah Iqtarabatis Sa'ah. Surah apa? Surah Al-Qamar. 2 surah ni. Ni yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Tapi sebahagian ulama yang lain menyatakan pula mereka mengkiaskan sembahyang bacaan dengan bacaan sembahyang Jumaat. Bacaan sembahyang Jumaat sunat apa? Sabbihis dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. A'la dengan ghasyiyah. Jadi kedua-dua ni ada kelebihan-kelebihan dia yang tersendiri dalam sembahyang hari raya. Nak baca selain pada 2 ni pun sunat. Sunat belaka, tapi afdalnya. Afdal kita memilih apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita buat orang lain, bid'ah ke? Ada. Kita buat selain daripada Nabi buat, tidak semestinya bid'ah. Kerana dalam isu yang seumpama ni, dia merupakan satu keluasan untuk kita. Cuma bila Nabi buat, yang tu yang kita katakan terbaik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa at-tariq, akhrajahu al-Bukhari.
Daripada Jabir radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan menuju ke tempat solat hari rayanya, beliau mengambil jalan yang berbeza ketika pulangnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Wa ali Abi Dawud an Ibni Umar radhiyallahu anhuma nahwu. Menurut riwayat Abu Dawud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma seumpamanya. Maknanya riwayat Abu Daud daripada Ibnu Umar dengan erti yang sama, iaitu Nabi pergi sembahyang raya melalui satu jalan, balik melalui jalan yang lain. Ini di antara yang disebut oleh ulama adab-adab ataupun perkara yang sunat ketika kita nak pergi sembahyang raya. Pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Kalau ada pilihan lah. Ada pilihan. Jangan pula kalau tak ada pilihan kita nak paksa lalu ke dalam semuk juga tak. Mari Darul Fikri ikut apa? Pintu ni. Kira mari nak balik sekarang lalu kot dalam semuk dalam ni. Tu tak kena lah pula. Tapi boleh datang Darul Fikri, lalu kot jalan ni, balik sekarang lalu kot Aitam. Maknanya ada dua jalan yang berbeza. Kerana setiap jalan yang kita lalui menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu sunnah, tidak menjadi wajib. Kemudian hadis yang seterusnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima faqala qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma Yaum al-Adha wa Yaum al-Fitr. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Para penduduknya mempunyai 2 hari cuti untuk bermain-main. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kedua-duanya dengan yang lebih baik, iaitu hari raya Adha dan hari raya Fitri. Diketengahkan oleh Abu Daud, iaitu diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Jadi hadis ni menceritakan suatu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak sepanjang masa Allah Taala suruh kita beribadat, ada waktu kita bersukaria. Hari raya di antara hari yang Allah Ta'ala anugerah untuk kita bersukaria. Anugerah untuk kita makan minum. Jangan nak buat warak puasa hari tu. Itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan bukan setakat anugerah untuk kita bersukaria, tetapi hari kesukaan yang menjadi ibadat. 2 ni saja. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, hari-hari lain boleh tak kita namakan perayaan? Ada setengah orang kata berdasarkan hadis ni ada 2 je hari raya, tak boleh nak namakan perayaan. Perayaan apa? Kadang-kadang orang buat perayaan hari merdeka, perayaan hari ibu, perayaan, banyak perayaan. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi perayaan yang menjadi ibadah. 2 ni je. Hal lain kita nak sambut-sambutlah. Perayaan hari merdeka, tak apa, sambut. Nak nama perayaan pun tak apa. Tapi perayaan tu bukannya merupakan satu ibadah. Kadang-kadang kita nak merayakan itu kejayaan ini, kejayaan syarikat. Kita buat satu, kita namakan perayaan. Walaupun kita namakan perayaan, tetapi dia bukannya suatu perayaan dalam bentuk ibadah. Walaupun hari raya ni 2 perayaan, walaupun kita bersukaria, tetapi suka tu juga merupakan ibadah. Kita tak makan pada hari tu, ibadah. Bahkan kalau kita puasa, tu dosa pula. Jadi kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Ali radhiyallahu anhu qala minas sunnati an yakhruja ila al-'id masya, rawahu Tirmizi wa hasanah. Daripada Ali radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa termasuk dari perkara sunnah di dalam hari raya ialah berangkat
ke tempat solat dengan jalan kaki. Diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang hasan. Jadi yang pertama sekali saya nak cerita sedikit berkaitan dengan uslub dalam hadis ini, iaitu digunakan istilah minas sunnah, menggunakan lafaz minas sunnah, daripada sunnah. Kenyataan Sayyidina Ali sebut di antara sunnah, ataupun kenyataan mana-mana sahabat, bila sahabat sebut di antara sunnah, apa maksud dia? Maksud dia ini merupakan sunnah Nabi. Walaupun kenyataan ini kenyataan Sayyidina Ali ataupun kenyataan sahabat-sahabat yang lain yang seumpamanya pada isu-isu yang lain, tetapi hukumnya sama dengan qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat dia sebut binas sunnah, di antara sunnah. Sunnah siapa lagi? Bukan dia reka-reka sendiri sunnah. Sudah pastilah sunnah tersebut sunnah Nabi. Sebab itulah dalam isu ni para ulama menyatakan hadis ini hadis mauquf, kenyataan sahabat. Kenyataan sahabat dinamakan hadis mauquf, tetapi lahu hukmul marfu'. Kedudukan dia sama dengan kenyataan Nabi. Walaupun sahabat kata begini, kenyataan ini memang kenyataan sahabat, tetapi disandarkan kepada Nabi. Di antara lagi, kalau hadis-hadis yang lain, bila sahabat sebut umirna, kami disuruh buat sekian. Bila sahabat menyatakan kami disuruh, maknanya Nabi yang suruh. Dia juga kenyataan sahabat, hadis mauquf, tetapi kekuatan dia seolah-olah kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud hadis ni mudah je. Maksud dia sunnah Nabi berjalan kaki ke masjid. Kerana zaman dulu sama ada jalan kaki ataupun naik kenderaan unta, kuda. Jadi nak pergi ke masjid dengan cara berjalan kaki ketika nak menunaikan solat hari raya. Bermacam-macam hikmah yang para ulama sebutkan. Di antaranya ulama menyatakan zaman dulu ulama menyatakan bahawa hari raya ni sebagaimana yang disebut dalam sunnah diajak semua sekali. Tak kira wanita yang haid, kanak-kanak, perempuan ke apa sekali, ajak belaka. Bila ajak belaka, kalau pakat bawa kenderaan, bawa unta, bawa kuda, jadi tempat tu agak terhad sedikit. Tempat agak terhad dan boleh mengganggu. Tapi kalau zaman sekarang ni letihlah kita. Kalau nak amalkan hadis ni, tengok keadaan. Kalau kita mampu jalan kaki, jalanlah. Setengah kilometer daripada rumah kita, 500 meter, 200 meter, jalanlah kaki. Jangan 100 meter pun start motor juga. Dapat pahala, tetapi tidak sunnah. Sunnah berjalan kaki tu. Sebab itulah kalau kita jauh daripada masjid, janganlah pula kita paksa diri kita berjalan 5 km daripada masjid. Jalanlah juga. Itu tidak dituntut kita memaksa diri kita sampai tahap macam tu. Hadis yang seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annahu asabahum matarun fi yaumi 'id فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه أبو داود بإسناد لين. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa mereka ditimpa hujan pada hari raya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat hari rayanya bersama dengan mereka di dalam masjid. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang lemah. Layyin ni makna lembut, tapi mengikut istilah ulama hadis, layyin bererti lemah. Tapi kelemahan dia tidaklah keterlaluan, sikit je. Sikit lemah dia guna layyin. Kalau dhaif, lemah, kuat sikit. Kalau dhaif jiddan, tu melampau sangat lemah dia. Tapi kalau layyin maknanya ada sedikit
kecacatan. Apa maksud hadis ni? Hadis ni Nabi semayang di masjid, semayang raya di masjid ketika mana? Ketika hujan. Jadi dapat difahami, kalau tak hujan, kalau tak ada masalah, Nabi tak semayang di masjid. Dan inilah yang dipegang oleh sebahagian ulama, bahkan jumhur ulama. Jumhur ulama menyatakan bahawa kalaulah tidak ada sebarang keuzuran, maka lebih aula sembahyang hari raya tidak di masjid. Tidak di masjid. Kerana Nabi semayang di masjid ketika ada keuzuran, iaitu ketika ditimpa hujan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, dia ada penafsiran dia. Dia ada penafsiran. Oleh kerana masjid merupakan tempat yang paling mulia, semayang hari raya tetap disunatkan juga, lebih afdal di masjid juga. Lebih afdal di masjid juga, kecuali kalau masjid sempit. Masjid memang tak muat, kita kena buat kemah lah. Buat kemah di luar, di padang, tu tak apa. Tak apa kita semayang di luar masjid. Tetapi semua ulama menyatakan sama ada dibuat di masjid ataupun buat di luar masjid, semua sah belaka. Cuma mereka khilaf yang mana yang lebih aula sahaja. Yang mana yang lebih aula, yang lebih afdal, yang lebih utama. Dia sudut pahalanya, nak kejar hak mana pahala besar. Jadi ada dua pandangan di kalangan ulama. Jadi mazhab Syafi'i menyatakan kalau masjid luas, boleh masuk belaka lelaki perempuan ramai, tu buat terus di masjid. Macam kita lah, kebanyakan masjid-masjid kita semayang raya, kalau kawasan-kawasan bandar boleh katakan tak berapa penuh sebab orang balik kampung. Tapi kampung pula melempah. Kalau orang kampung tu boleh fikir buat di ruang luar masjid dan mana-mana tempat lapang, tidak jadi masalah. Nak buat dalam masjid, nak buat luar masjid. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'inya, kalau masjid mencukupi, lebih aula di masjid. Kerana banyak hujah-hujah dia juga. Kerana kelebihan masjid ni duduk boleh iktikaf. Banyaklah kalau kita nak callkan kenyataan daripada ulama. Jadi di antara rahsia yang Nabi semayang di tanah lapang ni, kenapa? Rahsia dia, Nabi nak menghimpunkan seramai mungkin masyarakat ketika tu. Biar mereka berada di satu tempat saja. Sebab itulah seafdal-afdalnya kita tak buat banyak. Kalau ada satu tempat je. Biar tutup masjid tak apa. Buat stadium Darul Makmur contohnya. Buat stadium Darul Makmur, dia tutup masjid negeri semayang raya. Ataupun buat padang yang lebih besar lagi. Tak tahulah padang mana yang lebih besar lagi. Kalau kita boleh himpun, Kuantan ni 3 tempat je contoh semayang raya. Lagi nampak hebat. Tujuan dia nak menzahirkan kehebatan Islam dan penyatuan umat Islam. Biar umat Islam tu nampak satu. Nampak ramai, nampak gah. Tu antara rahsia kenapa Nabi buat di luar. Bukannya macam kita ni nak buat luar, nak buat dalam, sibuk nak balah. Lagilah nampak komannya orang Islam. Hak yang semayang masjid, duk kata kita semayang pun luar tu. Hak yang semayang luar, nak buat tanah lapang, dia kata tak sunnah. Hak sunnah semayang tanah lapang. Duk balah orang tengok. Orang tengok kita dalam isu yang seumpama tu pun balah, macam mana nak bersatu. Tapi tujuan Rasulullah buat ni, sama ada dalam masjid ataupun luar masjid, nak menyatukan supaya tidak berlakunya perhimpunan, supaya perhimpunan tersebut nampak besar, nampak hebat, boleh menggerunkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga dalam isu semayang jemaat.
Sembahyang Jumaat dalam mazhab Syafi'i sendiri pun menyatakan bahawa dalam satu tempat tidak sewajarnya ada banyak masjid kecuali bila ada keperluan. Ada keperluan. Kalau boleh buat masjid besar, kumpul situ belaka. Dalam satu kampung sampai 5-6 buah masjid, tu nampak macam kita berterabur. Sini 500 orang, sini 200, sini 300. Kalau satu tempat 50,000, nampak hebat. Tapi tuan-tuan, saya tengok di Yaman, dia masih nak mengekalkan kehebatan ni. Dia buat di kawasan lapang, memang nampak seronok situ. Seronok. Semayang di tanah lapang, semayang raya. Pakat keluar belaka, nampak hebat. Lebih pada demonstrasi, nampak. Tu baru nampak kehebatan umat Islam. Jadi isu ni tak timbul masalah nak semayang di mana-mana sekalipun. Habis bab air raya, masuk bab gerhana. Bab gerhana ni nak ada pelakon tak? Rasa-rasa tak payah pun tak apa. Bab salatil kusuf, bab salat kusuf. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma mata Ibrahim faqala an-nasu in kasafatis syamsu li mauti Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta tankashif muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lil Bukhari hatta tanjali. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matahari pernah mengalami gerhana bertepatan dengan kematian Ibrahim, putera Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Maria Al-Qibtiyah di tahun ke-10 Hijrah. Mengalami gerhana bertepatan dengan kematian Ibrahim, sehingga membuat orang ramai berkata matahari mengalami gerhana kerana kematian Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tidak mengalami gerhana kerana kematian seseorang mahupun kelahirannya. Tetapi jika kamu melihat kedua-duanya mengalami gerhana, berdoalah kepada Allah dan solatlah sampai lenyap gerhananya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, namun dalam riwayat Bukhari hingga terang kembali, hatta tanjali. Beza lafaz je, maksud dia sama. Walil Bukhari min hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu fasallu wad'u hatta yukshafa ma bikum. Menurut riwayat Bukhari melalui hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, maka solatlah kamu dan berdoalah sampai gerhana yang kamu alami lenyap. Jadi daripada hadis ini ada beberapa pengajaran. Dari sudut kesahihan hadis ini tidak timbul masalah kerana riwayat Bukhari dan Muslim daripada Mughirah bin Syu'bah dan juga daripada Abu Bakrah radhiyallahu taala anhuma. Jadi di sini para ulama menyatakan dua hadis. Mengikut kiraan ulama dikira dua hadis. Dua hadis. Walaupun cerita yang sama, tetapi diriwayatkan oleh dua orang sahabat dikira dua. Mughirah satu, Abu Bakrah satu. Jadi dikira dua. Tapi kalau Mughirah, kita tengok riwayat Bukhari dan Muslim hatta tankashif. Riwayat Bukhari satu lagi hatta tanjali. Daripada Mughirah belaka, riwayat je berbeza, lafaz saja berbeza, dikira satu hadis saja. Tu dari sudut pengiraan ulama-ulama hadis. Jadi pengajaran hadis ini yang pertama sekali tentang solat gerhana disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Kerana Nabi suruh fad'ullaha wa sallu. Bila kamu lihat gerhana, solatlah kamu, berdoalah kamu kepada Allah dan solatlah kamu. Ini pengajaran daripada hadis ni. Maknanya disyariatkan solat gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan.
Yang kedua, gerhana tidak sama sekali ada kaitan dengan kecelakaan, dengan matinya tokoh. Kerana di antara kepercayaan yang khurafat orang-orang terdahulu, bila matinya tokoh, ada benda-benda yang pelik. Mati anak Nabi, kebetulan gerhana. Tu ketentuan Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa gerhana ni tak ada kait dengan mati. Matilah. Hak tu bab lain. Gerhana. Bukan disebabkan kematian berlakunya gerhana. Sebab itulah kita zaman sekarang ni jangan terlalu mudah. Saya tengok bila ada kematian tokoh, apa perangai kita? Cari benda pelik. Mati tokoh ni, tengok, hari ni mendung. Kita buat tafsiran, mendung ni merupakan satu rahmat kepada tu. Dah mendung hari lain. Kita terlalu mudah. Bila mati, kita akan bayangkan, cuba fikir benda yang agak bukan pelik pun. Mendung, hujan. Hujan mengiringi jenazah ke kubur contohnya. Padahal hujan mengiringi jenazah kubur tak ada sebut pun dalam hadis kelebihan hujan mengiringi jenazah kubur. Kelebihan jenazah mengakhirkan kalam dengan la ilaha illallah ada. Kelebihan jenazah seorang mati fi sabilillah ada. Tapi kita suka hak yang kebetulan. Yang ni yang Nabi tekan. Jangan kita bila ada mati kita cari kebetulan itu, cari kebetulan ini. Sebab kadang-kadang dia tidak ada kaitan dengan perkara tersebut. Walaupun kita tak nafikan ada tokoh-tokoh yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan karamah kepada mereka, di waktu kematian ada benda-benda yang kita tengok yang agak ganjil sedikit. Agak ganjil sedikit. Tapi kadang-kadang kita tak berapa nak percaya juga. Kerana kadang-kadang benda yang ganjil itu diceritakan oleh orang-orang yang terlalu ta'assub ataupun terlalu fanatik kepada tokoh tersebut. Contoh terlalu fanatik kepada tokoh ni, tokoh sipulan. Bila dia mati, bila seorang tu dia suka, kasih, ta'assub, fanatik kepada seorang, dia tengok muka dia rasa macam berseri. Tengok muka si mati, tengok senyum. Cuba mari orang lain yang tengok. Orang lain yang tidak fanatik, dia tengok biasa je. Mari pula musuh dia tengok. Aku tengok muka meluat. Tengok tu, dia adalah persepsi. Persepsi. Bagi orang fanatik kata, tengok muka dia. Memang tak pernah tengok lagi. Macam kita lah tak? Orang yang kita hormat, yang kita tu, kita tengok muka dia nampak berseri. Cuba orang yang kita benci, keluar je TV, rasa nak terajang TV. Tak? Tapi kalau orang kita suka tak? Mari tokoh-tokoh Tok Guru, Tok Guru keluar. Kita tengah makan nasi, pergi hambat. Kerana kita minat. Sebab itulah benda-benda yang seumpama ni kita kena hati-hati. Kadang-kadang persepsi seseorang tersebut menyebabkan seseorang mengeluarkan kenyataan yang tidak sebagaimana realiti, yang bercanggah dengan realiti. Dia berasa macam gitu, macam kisah Laila Majnun lah kan. Amur ala diyar li Laila uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kisah cinta ni, syair cinta. Orang tengok uduh dah, tapi bagi dia, bagi Majnun, Laila tu tak ada arah lain dah. Hak paling comel sekali atas dunia. Sampai cium-cium ke dinding. Tak dapat cium tuan tak apa dah. Cium dinding pun niat tuan. Maknanya apa? Persepsi, pandangan seseorang. Sebab itulah dalam hadis ini Nabi memperingatkan bahawa kematian tidaklah merupakan penyebab kepada berlakunya gerhana. Wa an Aisyah radhiyallahu anha
qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi bi qira'atihi fa shalla 4 raka'atin fi rak'ataini wa 4 sajadat muttafaqun alaih wa hadha lafzu Muslim wa fi riwayatin lah fa ba'atha munadiyan as-salata jami'ah ataupun as-salatu jami'ah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan bacaannya dalam solat gerhana matahari. Baginda mengerjakannya dengan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Lafaz hadis ini menurut riwayat Muslim, menurut riwayat Muslim yang lain dinyatakan disebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada juru seru iaitu kepada muazzin untuk menyeru as-salata jami'ah. As-salatu jami'ah ataupun as-salata jami'ah, yang lebih kuat as-salata jami'ah. Bukan kuat dari segi apa ni, kuat dari segi nahwu. Kerana nahwu ni juga dia ada mazhab dia. Ada khilaf dia juga bab nahwu. Bukan bab fiqh je ada khilaf. Bukan bab hadis je ada khilaf, bab nahwu ada khilaf. Tokoh-tokoh ulama nahwu dia ada mazhab dia juga. Mazhab Kufiyun, ulama-ulama Kufah, Kufiyin, mazhab Basriyin, dan mazhab kabilah yang lain, kabilah Himyar, kabilah Tayyib dan bermacam-macam lagi. Tu tak termasuk lagi pandangan tokoh-tokoh, pandangan Al-Farraq, pandangan Sibawai. Tu banyak juga khilaf. Nak belajar khilaf ni, belajar nahwu kena sampai paling-paling kurangnya Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil jumpalah bab khilaf-khilaf nahwu. Okey, hadis ni kita sebelum syarah hadis ni kita baca satu hadis lagi. Ataupun syarah secara ringkas. Hadis ni menceritakan bahawa Nabi jahara fi salatil kusuf, sembahyang gerhana matahari dan dengan bacaan yang kuat. Jadi sembahyang gerhana matahari walaupun siang hari baca kuat. Ni pengajaran hadis ni. Pengajaran yang kedua, sembahyang gerhana ni dia berbeza daripada sembahyang yang lain. Berbeza di sudut mana? Dia sudut rokok 2 kali setiap rakaat. Rokok 2 kali setiap rakaat. Sebab itulah kita kalau kita sembahyang yang lain, kita tak boleh mengikut imam sembahyang gerhana. Cara dia macam mana? Rakaat yang pertama kita baca Fatihah, baca surah, Allahu Akbar, rokok. Bangun sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah balik, baca surah semula. Baru rokok. Rokok kali kedua. Iktidal kali kedua, baru sujud. Sujud tu macam biasalah 2 kali. Semayang biasa satu rokok, sekali rokok 2 kali sujud. Tetapi semayang gerhana 2 rokok 2 sujud. 2 rokok 2 sujud. Ulang sekali lagi. Kita semayang berdiri, baca Fatihah, baca surah, rokok. Ni semayang gerhana. Lepas rokok, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai habis baca surah, kemudian rokok. Rokok kali yang kedua, kemudian iktidal, lepas iktidal yang kedua barulah sujud. Ni perbezaan dia. Perbezaan sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tengok hadis Ibnu Abbas. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala in khasafati syamsu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah thumma raka'a ruku'an tawila thumma rafa'a faqama qiyaman tawila wa huwa duna al-qiyam al-awwal thumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ar-ruku'il awwal thumma sajada thumma qama qiyaman tawila wa huwa dunal qiyamil awal thumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awal thumma rafa'a thumma faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awal
thumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'il awwal thumma sajad thumma sarafa wa qad tajallat asy-syams fa khataba an-nas muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Okey, kita tengok riwayat Ibnu Abbas pula. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa matahari mengalami gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda mengerjakan solat gerhana. Baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam waktu yang cukup lama, iaitu ketika berdiri pada qiyam yang pertama tu cukup lama, sama lama ketika membaca surah Baqarah. Tempoh dia lebih kurang macam baca surah Baqarah, 2 juzuk setengah. Ni hak Nabi buat ni. Kemudian rokok dalam waktu yang cukup lama. Rokok pun lama juga. Kemudian bangun berdiri dalam waktu yang cukup lama juga. Okey, kita ulang balik. Baginda berdiri dalam waktu yang cukup lama sama ketika membaca surah Baqarah. Kemudian rokok dalam waktu yang cukup lama. Rokok, summa raka'a ruku'an tawilan. Kemudian bangun dan berdiri dalam waktu yang cukup lama juga. Wa huwa dunal qiyamil awwal, iaitu tempoh yang pendek sikit pada yang pertama. Mana yang pertama lebih kurang baca surah Baqarah. Rokok lama juga. Bangun, berdiri balik, berdiri semula, berdiri yang kedua ni kurang sikit, pendek sikit. Kalau tadi 2 juzuk setengah, ni 2 juzuk lah lebih kurang. Duna al-qiyamil awal. Summa raka'a ruku'an tawilan. Kemudian duduk rokok kali yang kedua, dan rokok kali kedua wa huwa duna ruku'il awal, pendek sikit pada rokok yang pertama tadi. Summa sajad, kemudian Nabi sujud. Summa qama qiyaman tawilan. Selesai sujud, bangun pula rakaat kedua. Rakaat kedua ni pendek pada qiyam yang pertama tadi. Pendek pada qiyam yang rakaat yang pertama. Yang pertama tadi 2 juzuk setengah, 2 juzuk. Ni kita ambil sejuzuk setengah lah. Summa raka'a ruku'an tawilan. Rokok pula panjang. Wa huwa duna ruku'al awal. Pendek sikit pada rokok yang awal tadi. Summa rafa' faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awal. Kemudian Nabi bangun pula, iaitu berdiri pula. Dia berdiri dan tempoh yang lama, pendek sikit pada qiyam yang pertama tadi. Maknanya 2 juzuk setengah, 2 juzuk. Kemudian rakaat yang kedua 2 sejuzuk setengah dengan sejuzuk. Itulah lebih kurang kita anggarkan. Summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'il awal. Kemudian Nabi rokok dengan tempoh yang panjang, dan tempoh tersebut kurang sedikit pada rokok yang pertama yang sebelumnya. Kemudian Nabi sujud. Kemudian setelah selesai sembahyang, Nabi beredar dalam keadaan matahari dah clear dah. Matahari dah clear, dah tak ada dah gerhana. Dan penambahan daripada hadis ini, yang pertama dia detailkan cara. Yang kedua, penambahan dia fa khataban nas, Nabi berkhutbah, iaitu khutbah selepas daripada solat. Sunat khutbah bagi sembahyang gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, selepas daripada solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz ini lafaz Bukhari. Jadi kekal 2 rakaat 2 sujud. 2 rakaat 2 sujud, kekal riwayat ni. Wa fi riwayatil li Muslim, mengikut riwayat Imam Muslim pula, shalla hina kasafati syamsu 8 raka'atin fi 4 sajadat. Nabi sembahyang di saat matahari, ketika matahari gerhana, solat 8 kali rokok dalam 4 kali sujud, iaitu 4 rakaat.
4 rakaat. Tadi riwayat yang pertama tadi, riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan 2 rakaat. 2 rakaat biasalah 4 kali 4 kali rokok, 4 kali sujud. Yang ni 4 rakaat. 4 rakaat 8 kali rokok. Ni satu riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas juga. Wa an Ali radhiyallahu anhu mithlu dzalik. Riwayat daripada Sayyidina Ali juga seumpama demikian itu. Seumpama yang demikian itu, iaitu riwayat yang menyatakan bahawa 8 kali rokok 4 rakaat. Jadi 8 kali rokok 4 kali sujud, masuk 4 kali sujud itu 4 rakaat lah. 4 kali sujud, 4 kali fi arba'in sajadat, 4 kali sujud. Terjemahan dia nanti saya tengok sekejap. Dalam masalah ni banyak lagi hadis-hadis yang lain. Jadi kita tengok dulu sekejap. Banyak lagi hadis-hadis yang lain berkaitan dengan masalah ni, panjang, ada bermacam-macam lagi. Ada riwayat yang menyatakan bahawa sembahyang gerhana ni serupa dengan sembahyang biasa. 2 rakaat biasa. Maknanya setiap satu rakaat tu 1 rokok 2 kali sujud. Tu ada riwayat kata gitu. Ada riwayat kata 6 rakaat, 6 kali rokok 2 rakaat. Mana setiap 1 rakaat 3. Riwayat tadi, riwayat Sayyidina Ali, betul cikgu sebut. Riwayat Sayyidina Ali menyatakan 8 rokok 8 kali rokok dalam 2 rakaat, iaitu 4 kali setiap rakaat. 4 kali maknanya diri rokok, bangun pula baca surah rokok kali kedua, bangun pula kali ketiga, rokok, bangun pula kali keempat, rokok, bangun pula iktidal kali keempat, barulah sujud. Sujud macam biasa 2 kali. Ni satu riwayat, tapi setengah ulama menyatakan riwayat yang kata 8 kali ni, 4 kali rokok ni, setengah ulama menyatakan riwayat yang syadz, bercanggah daripada riwayat-riwayat yang lebih sahih. Jadi berdasarkan hadis ni, kalau kita tengok kebanyakan ulama mengamalkan sembahyang gerhana ni sebagaimana riwayat Ibnu Abbas yang awal tadi dan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu dengan cara 2 rakaat, dan setiap rakaat tersebut 4 kali setiap rakaat 2 kali rokok dan 2 kali sujud. Itulah amalan kebanyakan ulama. Tapi dalam mazhab Hanafi menyatakan bahawa dia sembahyang macam sembahyang biasa saja. 1 rokok, sekali rokok 2 kali sujud, sembahyang biasa. Kenapa mazhab Hanafi menyatakan demikian? Kerana dia berhujah bahawa bila banyak sangat hadis ni nampak macam canggah, jadi kita beramal dengan amalan biasa, sembahyang seumpama sembahyang biasa tak lebih pada sekali rokok setiap rakaat. Jadi kita nak tambah berapa? Hadis ni kata begini, hadis ni kata begini, jadi kita tidaklah menerima mana-mana hadis. Kerana bagi mereka hadis tersebut walaupun sahih tetapi bercanggah di antara satu sama lain. Bila bercanggah, idza ta'arada tasaqata. Bila hadis itu bercanggah, maka hukum dia gugur belaka. Hak yang 2 kali rokok pun gugur, 4 kali rokok pun gugur, dan 4 kali rokok pun gugur, 5 kali rokok pun gugur. Banyak riwayat-riwayat yang menceritakan masalah ini. Dan bab khutbah tadi saya dah sebut dah. Disunatkan kita membaca khutbah selepas daripada sembahyang kusuf ataupun sembahyang gerhana. Kita tak habis lagi, ada satu hadis lagi berkaitan dengan bilangan rokok ni. Wali Abi Daud
walahu an Jabirin radhiyallahu anhu shalla 6 raka'atin bi 4 sajadat. Menurut riwayat Imam Muslim melalui Jabir disebutkan bahawa baginda solat gerhana dengan 6 kali rokok dan 4 kali sujud. Mana 2 rakaat 4 kali sujud, 6 kali rokok mana 3-3. Tadi 4-4, 2 kaifiat yang pertama 2 kali rokok, kaifiat yang ketiga 4 kali rokok, kaifiat yang ketiga yang ni pula 3 kali rokok. Wali Abi Daud an Ubay bin Ka'ab, hadis Ubay pula qal shalla faraka'a 5 raka'atin wa sajada sajdatain wa fa'ala fi tsaniyati mithla dhalik. Nabi sembahyang, Nabi rokok 5 kali rokok dan sujud 2 kali, dan pada rakaat yang kedua Nabi buat begitu juga. Hadis riwayat Abu Daud daripada Ubay bin Ka'ab. Tapi para ulama menyatakan hadis Jabir, hadis Abu Daud ni adalah hadis yang dhaif. Sebab itulah mazhab kita, mazhab Maliki dan mazhab Maliki, dia mengamalkan hadis yang terkuat dari segi riwayat dia. Kalau mazhab Hanafi tadi sebagaimana kita tahu, dia kata oleh kerana banyak sangat hadis bercanggah, kita amal macam biasa sahaja. Kita tak payah nak ambil mana-mana hadis tersebut sebab bercanggah. Tapi mazhab kita oleh kerana bercanggah, kita tengok yang mana riwayat yang kuat, dan sudah pastilah yang kuat riwayat Ibnu Abbas tentang 2 kali rokok, kerana dia dikuatkan juga daripada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi clear masalah tu. Dan ada ulama menyatakan bahawa kalau kita oleh kerana adanya riwayat, yang ni mazhab Hambali, oleh kerana adanya riwayat yang bermacam-macam, dia kata pilihan bagi kita. Rasa kali ni nak buat 4 kali rokok, buat. Ada riwayat. Nak buat 4 kali rokok, nak buat 5 kali rokok. Paling banyak 5 kali rokok setiap itu. Setiap rakaat 5 kali rokok, 2 kali sujud. Bermula pada 1, 2, 3, 2 kali rokok, 3 kali rokok, 4 kali rokok, 5 kali rokok. Itu kemuncak lah. 5 kali rokok setiap rakaat. Ni ada ulama khususnya mazhab Hambali menyatakan bahawa yang paling afdal 2 kali rokok, tetapi kalau nak amal dengan amalan yang lain pun dibolehkan kerana adanya riwayat-riwayat. Jadi itu perbahasan para ulama berkaitan dengan sembahyang gerhana. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ma habbat rihun qattu illa jathan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'alha 'adzaba. Rawahu Syafi'i wa Tabarani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa tidak sekali-kali angin bertiup kencang melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berteleku di atas kedua belah lututnya seraya berdoa, Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'alha 'adzaba. Ya Allah, jadikanlah angin ini membawa rahmat dan jangan engkau jadikan sebagai pembawa azab. Wa anhu annahu shalla fi zalzalatin 6 raka'at wa 4 sajadat wa qala hakadha salatul ayat wa rawahu al-Baihaqi wa dzakara asy-Syafi'i an Ali radhiyallahu anhu mithlahu duna akhirih. Diriwayatkan pula daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah menyatakan bahawa sewaktu terjadinya gempa, baginda sallallahu alaihi wasallam solat dengan 6 kali rokok dan 4 kali sujud. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti inilah cara solat yang dilakukan saat terjadinya bencana alam dan lain-lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Imam Syafi'i telah meriwayatkan hadis yang sama melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, namun tidak disertai dengan bahagian terakhirnya.
Mana tak ada sebut hakaza salatul ayat. Baihaqi meriwayatkan hadis ini dalam sunannya. Okay, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berkaitan dengan hadis ini, pertama-tama hadis Ibn Abbas tadi menceritakan bahawa bila adanya angin, lebih-lebih lagi angin yang kencang, kita disunatkan berdoa supaya angin tersebut membawa rahmat kepada kita, tidak membawa kecelakaan. Yang keduanya, di antara cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, iaitu jasa ala rukbatai, iaitu kita duduk berlutut. Duduk dengan kita melipatkan lutut kita. Melipatkan lutut sebagaimana itu di antara kaifiat yang Nabi lakukan ketika berdoa. Walaupun doa cara lain pun dibolehkan, tetapi ini di antara apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan hadis yang kedua pula, Nabi sembahyang 6 rakaat bila ada gempa bumi. Zalzalah maknanya gempa bumi. Nabi sembahyang dalam keadaan macam mana? Cara Nabi sembahyang tersebut 6 rakaat. 6 kali rokok, 4 kali sujud, iaitu 2 rakaat. 2 rakaat, 3. Tetapi tuan-tuan, berkaitan dengan hadis ini, keempat-empat mazhab yang muktabar, yang masyhur, tidak mengamalkan hadis ni. Tidak mengamalkan bila berlakunya gempa bumi. Tak ada ulama kata bila gempa bumi kita kena sembahyang gempa bumi. Cara sembahyang gempa bumi dengan 3 kali rokok setiap rakaat, yang jumlah dia 6 kali rokok keseluruhan semua sekali. Ini tidak difatwakan oleh ulama-ulama. Kenapa? Kerana ini merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan juga daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan masalah hadis ni juga merupakan hadis yang dipertikaikan dari sudut kesahihannya. Jadi para ulama tidak mengamalkan hadis ni. Jadi berkaitan dengan gempa bumi ataupun apa-apa bencana yang lain, tidak disunatkan kita sembahyang khusus, kecuali bila berlakunya gerhana matahari, gerhana bulan, barulah kita disunatkan sembahyang khusus. Tapi sembahyang secara umum, sebagaimana hadis-hadis yang sahih menyebut bahawa idza hazabahu amrun faza'a ila solah, apabila adanya suatu masalah yang timbul, Nabi bersegera melakukan solat, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Hal itu secara umum. Berdasarkan umum ni lah, setengah-setengah kitab dia buat beratus-ratus sembahyang sunat. Tapi Nabi sebut umum, bila adanya suatu perkara, suatu masalah, suatu perkara yang baru timbul, hazabahu amrun faza'a ila solah, Nabi bersegera melakukan solat. Sebab itulah setengah-setengah kitab, sebagaimana saya sebut tadi, setengah-setengah buku dia himpunkan sampai ratus-ratus solat. Sebenarnya ratus-ratus solat itu adalah nama solat tersebut adalah nama yang dibuat oleh pengarang saja. Tapi hadis menyebut secara umum. Secara umum. Yang secara khususnya sebagaimana yang kita bacalah beberapa solat sunat. Okey, rasa habis setakat tu. Kita habis dah bab khusuf, bab solat gerhana. Matahari ke bulan sama saja kaifiat dia. Kalau matahari pun tengah hari pun kena baca kuat, apatah lagi solat gerhana bulan yang kita buat pada waktu malam.
Situ hadis Ibnu Abbas yang angin tiup kencang tu berdoa. Nabi berdoa saja. Kemudian ada soalan. Jadi pada malam ni saya nak jawab satu soalan. Saya pilih satu soalan, walaupun banyak juga soalan orang hantar ke saya. Bila banyak soalan tu saya pilih lah. Kerana banyak-banyak soalan kadang-kadang saya rasa tak ada kaitan dengan hadis. Soalan fiqh saja, soalan macam-macam. Saya nak jawab sebagaimana saya sebut, berkaitan dengan fiqh, benda yang kita dah belajar. Berkaitan dengan hadis, ni agak umum sikit. Ada sahabat tanya berkaitan dengan hadis berpecahnya umat kepada 73 puak. Hadis tentang perpecahan umat kepada 73 puak. Yahudi 71, Kristian 72, umatku kepada 73 puak. Apabila ditanya kepada Rasulullah siapakah mereka, ada banyak riwayat, ada setengah riwayat menyatakan humul jamaah, mereka yang bersama dengan jemaah. Ada riwayat menyatakan man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, ataupun ma ana alaihi wa ashabi. Macam-macam lah lafaz. Riwayat yang mengatakan golongan selamat orang yang macam aku ni dan mengikut cara aku ni dan sahabat-sahabat aku. Riwayat tersebut menunjukkan maksud yang hampir sama. Jadi soalannya, siapa dia golongan selamat? Perkara ni soalan yang seumpama ni soalan yang umum, dan jawab pun Nabi dah jawab secara umum, iaitu yang ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu jawapan yang umum. Kita nak mendakwa puak itu puak ini, kita bukan tugas kita. Tapi tugas kita berusaha sedaya upaya nak mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan berkaitan dengan kesahihan hadis ini. Memang ramai ulama-ulama mensahihkan hadis ni. Di antaranya Imam Ibn Hibban, Imam Sakhawi dan lain-lain. Jadi walaupun hadis ini setengah ulama menyatakan hadis yang dhaif dari sudut sanadnya, tetapi dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang pelbagai sehingga kedudukan hadis ini menjadi sahih. Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dia ada bincang masalah ni, dan dia menukilkan beberapa pandangan tentang golongan yang selamat ni. Imam Syatibi menyatakan di antaranya golongan yang selamat ini golongan as-sawadul a'zam, iaitu golongan majoriti umat Islam. Golongan majoriti umat Islam, sebagaimana ada dalam hadis menyatakan tentang sawadul a'zam. Termasuklah mereka ini ulama mujtahid. Walaupun mereka berbeza dari sudut ijtihad mereka, tetapi mereka tidaklah berijtihad, melainkan mereka nak mencari yang mana yang lebih tepat dan yang mana yang lebih benar. Bukan saja-saja Imam Syafi'i nak menyanggah Imam Malik, cari di mana tak betul Imam Malik. Itu bukan kerja-kerja ulama mujtahid, tapi kerja-kerja orang yang hasad dengki zaman mutaakhir ni. Zaman mutaakhir ni ada juga dia kerja, dia cari kesalahan tokoh. Bila cari tu habis, kecil-kecil benda dia kebel. Dan banyak lagi pandangan-pandangan. Jadi itu kesimpulannya, termasuk golongan yang berada dalam jemaah Islam. Ada pula tanya, dia soalan lanjutan, adakah termasuk daripada golongan 72 yang sesat itu golongan yang menolak sifat 20? Soalan dia agak tu sikit. Golongan yang menolak sifat 20, mungkin maksud orang yang bertanya ni maknanya oleh kerana macam-macam aliran yang ada sekarang ni dalam pemahaman akidah. Dalam pemahaman akidah, dia menganggap aliran yang membicarakan masalah sifat Allah Ta'ala dengan membahagikan dengan 20 sifat, itulah aliran satu-satunya yang benar. Tuan-tuan, berkaitan dengan sifat 20 ni, saya nak sebut ginilah tuan-tuan. Tak ada ulama kata kafir kalau kita menolak angka.
menolak angka 20. Aku 20 sifat tu, aku 20 tu tak berapa nak setuju. Tak jadi kafir. Tak setuju 20. Kenapa tak jadi kafir? Sebab ada ulama bilang 13. Kita masyarakat Malaysia ni tuan-tuan, kita biasa belajar akidah mengikut aliran apa? Asy'ariyah. Aliran yang dibawa oleh Imam Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari. Jangan tukar Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari sahabat Nabi. Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari sendiri sebenarnya dia tak bilang 20. Dia bilang 13. Kita yang apa belajar sifat 20 ni, dia sudut sifat Allah Taala, kita ikut Imam Maturidi. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari pun dia bilang 13. Jadi tak timbul masalah. 13 ke 20 ke, yang penting sifat Allah Taala tu kita yakin. Dari segi angka yang tu boleh bincang. Kalau salah, tuan-tuan, salah dia mengisbatkan sifat yang ada secara jelas dalam Quran ataupun hadis. Berapa? Tu jangan kira. Sesat ke? Tak. Kita tak boleh nak kata sesat. Mana-mana sifat Allah Ta'ala yang disebut dalam Quran dan hadis secara jelas, kita meyakini itu sifat Allah Ta'ala. Berapa? Jangan bilang. Tidak meletakkan bilangan pun tak salah. Cuma meletakkan bilangan ni teknik-teknik di antaranya untuk nak mempermudahkan. Kerana kalau dulu tuan-tuan, ulama-ulama salaf dulu memang menasabah dia tak bilang. Sebab apa? Ilmu dia hebat, Quran, hadis duk hampir lagi dengan Rasulullah. Jadi boleh Quran duk dalam kepala, hadis duk dalam kepala, boleh bayar sifat Allah Taala, hak ni. Orang tanya, betul tak Allah Taala bersifat dan gini-gini? Sebut selalu hadis, sebut selalu ayat. Allah Taala bersifat dengan basar. Innallaha sami'un basir. Selalu. Mereka memang layak begitu. Tapi bila semakin jauh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kepentingan dilihat oleh para ulama, mereka meletakkan angka. Kita kiralah sifat ni bahagian nafsiyah, sifat ni salbiyah, sifat ni ma'ani, sifat ni ma'nawiyah. Dia bagikan 1, 2, 3 sampai 20 nak mempermudahkan kita. Nak ajar anak-anak, kita tengok uslub ni dia lebih kepada memudahkan kita. Kita nak ajar anak macam mana? Kalau anak tanya kita sifat Allah Ta'ala apa, dia ayah cari dalam Quran hadis lah. Baca dalam Quran tu, tengok daripada awal tu, jumpa 1, jumpa 2, jumpa 3, latih kita. Tapi berapa sifat Allah Ta'ala, kita ajar terus. Yang pertama wujud, yang kedua kidamnya. Tu memudahkan. Sebab itulah tuan-tuan, apa yang disebut oleh ulama, yang golongan yang dikira sesat ini golongan yang bercanggah perkara-perkara yang ijma' ulama, perkara yang disepakati ulama dalam permasalahan akidah. Yang tu memang sesat. Perbahasan akidah ada perkara furu'. Asas akidah itu tak ada khilaf. Tentang kewujudan Allah, tentang keesaan Allah, tentang sifat Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu. Itu memang tidak ada. Tetapi dia sudut nak meletakkan angka 20 ke 13. Ke tak payah letak langsung, pakai beriman je. Yang tu masalah furu'. Nak takwil tak takwil yadullah, itu furu'. Itu masalah furu' berkaitan akidah. Masalah furu' ni tidak sampai kepada boleh kita menuduh golongan tersebut telah terkeluar daripada landasan yang sebenarnya. Tu kita kena hati-hati. 20 ke 13 ke, tak nak bilang pun tak apa. Macam rukuk semayang lah. Syafi'i dia bilang 13. Tuan-tuan, bukan Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i, semua mazhab Syafi'i bilang 13. Ada bilang 17, ada bilang 18.
Ha, nak percaya ke angka ke mana? Hak bilang 17 dipisahkan. Rokok dan tamak ninah. Ini kedua. Hak yang tak pisah kan? Rokok dan tamak ninah dikira satu. Sujud dan tamak ninah dikira satu. Hak yang pisah kan? Rokok dan tamak ninah. Sujud dan tamak ninah. Iktidal dan tamak ninah. Ha, tu jadi 17. Hak 18 pula dia tambah satu rukun. Kena ada niat pula. Niat keluar daripada semayang. Tu dia sudut benda-benda yang seumpama tu. Yang pentingnya kita buat. Awak rokok tak? Rokok. Tamak ninah tak? Tamak ninah. Berapa rukun? Entahlah, kau tak bilang. Buat belaka, rokok. Buat belaka. Beres. Buat semua rukun walaupun tak ingat berapa, sah semayang. Entahlah berapa belah. Tapi kalau jadi tok imam, tok imam kena tahulah juga. Komen sepanah lah kalau kau tanya, tok imam berapa rukun? Entahlah. Komen sepanah lah tak? Itu dia sudut bilangan-bilangan. Jadi dalam permasalahan akidah, ada benda yang memang jadi teras dalam akidah yang memang kalau kita bercanggah dah terkeluar daripada Islam. Ada perkara yang bercanggah tetapi tak keluar daripada Islam, boleh menjadi golongan yang ahli bid'ah yang menyeleweng. Dan ada yang tidak jadi menyeleweng langsung. Sebagaimana teknik-teknik tadi, angka-angka tadi. Ahli Maturidi hak bilang 20, dia tak kata hak yang bilang 13 sesat. Hak yang bilang 13 Maturidi hak bilang 20, dia tak kata Asy'ariyah hak bilang 13 sesat. Asy'ariyah hak bilang 13 tak kata Maturidi sesat. Tapi dia tak setuju dengan angka. Maturidi dia tak setuju dengan angka 13. Asy'ariyah dia tak setuju dengan angka 20. Jadi tak setuju dengan angka, tidak boleh kita letakkan mereka termasuk daripada golongan yang sesat 72 puak tersebut. Ada ulama pula dia membahagikan 72 puak tu dengan sifat-sifat. Ada saya jumpa satu kitab menyatakan 72 golongan-golongan yang dinyatakan oleh Rasulullah. Dia sebut sifat. Sifat yang pertama contohnya al-kafirun, orang kafir. Yang kedua az-zalimun, golongan zalim. Yang ketiga fasikun, golongan jahat. Yang ke al-jahilun, golongan jahil. Al-mu'tadun, golongan melampaui batas. Dia bilang cari dalam Quran, dalam hadis, sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala tu dia cari sampai 72. Ada ulama yang menyatakan 72 tersebut berdasarkan 72 sifat-sifat, sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tidak semudah itu kita nak menuduh mana-mana pihak. Sebab itulah dalam isu ni kita kena jelas juga. Kita boleh menjelaskan secara umum saja. Ada 73 puak, ada 72 puak yang sesat, yang Nabi sebut dalam neraka. Siapa yang sesat tu? Jangan kita nak dakwa si fulan bin si fulan, puak ni dan puak ni. Tapi secara umum boleh kita kata golongan yang bercanggah dengan ijma' ulama, perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dia bercanggah dengan ijma' ulama, yang tu boleh kita katakan golongan yang sesat. Secara umum begitu saja. Nak dakwa puak aku puakmu, tu kena hati-hati. Bab tasmiyah tu sangat-sangat bahaya. Tetapi bab kita nak tasmiyah ni kita nak menamakan. Bab kita nak nyatakan zikrul muwasafat, menyatakan ciri-ciri, tu tak apa. Orang berasa nak buat bagaimana? Kalau orang berasa macam kata ke aku, tak sebut nama, tak sebut puak, tapi dia berasa dia, tu nak buat bagaimana? Betul. Satu soalan di malam ni. InsyaAllah minggu depan nak kelas terakhir lagi ke? Minggu depan terakhir kot sebelum puasa. Dan insyaAllah sebagaimana yang dijanjikan hari Ahad ni, buku sebahagian dah siap, ada dah 100 naskah, dan insyaAllah kita dah siap banyak pada hari Ahad ni untuk seminar kita. Seminar kita bermula pada pagi sehingga malam.
Dan insya-Allah tempat parking jangan bimbang, ada. Kita boleh parking di tanah sebelah tu, ada dah jalan yang kita buat. Dekat je insya-Allah. Dan di luar sana kalau boleh kita nak parking, so jangan parking berlapis kiri kanan. Tu insya-Allah kita akan ejahlah. Tanah sebelah tu saya tengok-tengok gitu 50 biji kereta boleh muat. Boleh muat. Dekat je, lalu ke belakang ni je. Dan insya-Allah kita akan ejahlah. Orang yang bertanya ramai, tapi nak orang yang hadir belum tentu. Mana hak bertanya tu belum tentu hadir. Kadang-kadang hak yang semangat bertanya tu tak nampak muka. Saya tak harap mana juga. Saya silap ada hak yang kata, "Ustaz nak daftar dah." Boleh daftar tak? Biar dulu. Daftar hari tu je. Mana tahu apa? Sebab memang ada hak yang jenis semangat tapi tak nak mengaji. Time ada sungguh tak nak datang. Saya ada orang yang minta saya buat kelas. Dia di antara orang yang mencadang saya buka kelas Bulughul Maram, tapi sekali hayat pun tak pernah hadir. Dia orang yang mencadang, baru kita buka kitab Ustaz. Buka kitab, anak nak mengaji nanti. Rupanya dia cek kita je. Orang lain yang dapat, yang mari mengaji. Dia pun tak pernah. Bila tanya, bila entah nak mari ni? Entah, wah nak sibuk Ustaz. Kena ke dia sibuk lah. Jadi insya-Allah kita pada hari itu ni, hari Ahad ni kita sama-sama bincang. Tak dapat siang, malam pun tak apa. Cuma malam kalau nakkan buku, kita hanya ambil RM10 saja. 2 naskah buku fatwa dan buku fiqh. Ada orang tanya, "Ustaz, fiqh tersebut berdasarkan mazhab mana? 4 mazhab ke?" Jawapannya kita bincang satu dulu, mazhab Syafi'i dulu. Kalau nak 4 mazhab, biar reti satu dulu. Nak nikah 4 selalu, try seorang dulu. Kalau seorang pun dah tak boleh pergi dah. Jangan tebing ya. Nak tanggung bini seorang pun tak lepas dah. Jangan tebing. Jadi kita ambil satu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Wallahu a'lam.